Selamat sejahtera, kami pelajar dari EPPM 2823 Undang-Undang Perniagaan Set 1/14. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Shamitra Sukumaran dengan nombor matrik A203790, Jaya Prasad dengan nombor matrik A203623 dan Harshni dengan nombor matrik A203658. Hari ini kami ingin berkongsi satu aspek undang-undang yang berkaitan dengan isu semasa, iaitu kegagalan majikan membayar gaji kepada pekerja dalam tempoh tertentu. Apa itu Undang-Undang Pekerjaan? Undang-Undang Pekerjaan ialah undang-undang yang penting dalam keperluan untuk mentadbir dan mengawasi perkara-perkara berkaitan dengan pekerjaan yang melibatkan hubungan antara pelbagai pihak, terutamanya antara pihak pengurusan dengan pekerja. Undang-Undang Pekerjaan merupakan garis panduan asas dalam mendapilkan hubungan antara individu. Kegagalan majikan membayar gaji kepada pekerja merujuk kepada situasi di mana majikan tidak membayar gaji pekerja dalam tempoh yang telah ditetapkan atau dipersetujui dalam kontrak pekerjaan. Situasi ini merupakan pelanggaran hak pekerja yang boleh menjejaskan kestabilan kewangan dan ketidakpuasan hati mereka. Tindakan ini juga bercanggah dengan Undang-Undang Pekerjaan di Malaysia dan boleh membawa kepada tindakan undang-undang terhadap majikan yang terlibat. Seterusnya, saya akan menerangkan terma dan syarat pekerjaan dalam Undang-Undang Pekerjaan. Di Malaysia, Akta Kerja 1955 memperuntukkan terma-terma dan syarat-syarat pekerjaan yang merangkumi pembayaran upah perlindungan bersalin, hari rehat, tempoh masa bekerja, hari kelepasan cuti sakit, kerja sementara dan persaraan. Juga terma dan syarat berkaitan pengambilan kerja pekerja asing. Dalam terma dan syarat pekerjaan yang dalam bentuk wang atau pecuniary, terdapat beberapa elemen iaitu upah dan gaji, tempoh upah, bayaran upah, pendahuluan upah dan potongan daripada upah. Dalam kontrak perkhidmatan, upah atau gaji dilihat sebagai satu elemen terpenting kerana seseorang bekerja itu bekerja untuk mendapatkan upah atau gaji. Majikan membayar upah atau gaji kepada pekerja menurut jumlah wang yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Akta Kerja 1955 mendefinisikan upah sebagai upah pokok dan semua pembayaran lain dengan wang tunai kepada seseorang pekerja bagi kerja yang dibuat berkaitan kontrak perkhidmatan. Tempoh upah ialah tempoh berkaitan dengan upah yang perlu dibayar kepada pekerja. Tambahan pula, menurut prinsip umum, masa pembayaran upah oleh majikan kepada pekerja ialah tidak lewat daripada hari ke-7 selepas hari terakhir tempoh upah. Akta Kerja 1955 memperuntukkan hak kuasa seseorang untuk membuat pendahuluan upah kepada pekerja. Selain itu, potongan daripada upah Akta Kerja 1955 Seksyen 24 membenarkan majikan memotong upah pekerja bagi tujuan pembayaran bagi beberapa perkara-perkara berikut, seperti potongan-potongan yang diluluskan oleh mana-mana undang-undang bertulis lain. Seterusnya, saya akan menerangkan isu semasa yang berkaitan dengan tajuk ini. Isu semasa yang berkaitan ialah kes Aerot Sendirian Berhad, sebuah syarikat penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih pesawat di Malaysia yang didenda sebanyak RM66,000 oleh Mahkamah Magistrat selepas mengakui bersalah atas 44 pertuduhan kerana gagal membayar gaji pekerja mereka dalam tempoh masa yang ditetapkan. Aerot Sendirian Berhad selaku orang kena saman dan Wakil Presiden Kumpulan Nadi, Datuk Abdul Rahman didakwa sebagai majikan telah gagal mematuhi tempoh pembayaran upah kepada 11 pekerja syarikat itu bagi bulan Mac, April, Mei dan Jun pada tahun 2022. Tambahan pula, menurut Akta Kerja 1955 Seksyen 2 menunjukkan tempoh upah atau gaji ialah tempoh berkaitan dengan gaji yang perlu dibayar kepada pekerja. Kontrak perkhidmatan boleh menetapkan sesuatu tempoh upah yang tidak melebihi 1 bulan menurut Akta Kerja 1955 Seksyen 18. Dalam kes ini, kegagalan mematuhi tempoh pembayaran gaji pekerja ini ditunjukkan oleh syarikat melakukan kesalahan berdasarkan Undang-Undang Pekerjaan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh Aerot Sendirian Berhad didenda oleh Mahkamah Magistrat kerana syarikat penyelenggaraan
pembayaran dan bayar pulih pesawat itu yang mengaku bersalah atas 44 pertuduhan yang gagal mematuhi tempoh pembayaran gaji pekerja. Selain itu, Aaron Sendirian Berhad diwakili oleh Presiden Kumpulan Syarikat National Aerospace dan Defence Industry iaitu NADI, Dato' Abdul Rahim Abdul Rahman didakwa sebagai majikan telah gagal mematuhi tempoh pembayaran upah kepada 11 pekerja syarikat itu bagi bulan Mac, April, Mei dan Jun pada tahun 2022. Ini menunjukkan kegagalan era senjata pihak pembayar upah kepada pekerjanya bagi 4 bulan pada tahun 2022 dan telah melebihi masa bayaran upah yang sepatutnya iaitu lewat 7 hari selepas hari terakhir tempoh upah. Menurut prinsip umum Akta Kerja 1955 Seksyen 19, masa bayaran upah oleh majikan kepada pekerja itu tidak lewat daripada hari ke-7 selepas hari berakhir tempoh upah. Di samping itu, saya akan menerangkan hukuman yang dikenakan bagi kes ini. Mahkamah Magistrate mendenda Aaron Sendirian Berhad sebanyak RM66,000 selepas syarikat penyelenggaraan, pembayaran dan baik pulih pesawat itu mengakui kesalahan atas 44 pertuduhan gagal mematuhi tempoh pembayaran gaji pekerja. Oleh itu, jumlah bayaran denda adalah sebanyak RM66,000 kerana denda RM1,500 bagi setiap pertuduhan. Sebagai tuntasnya, sebagai majikan perlu membayar gaji kepada pekerja dalam tempoh yang telah dipersetujui. Jika tidak, maka perlu membayar dalam tempoh tidak melebihi 1 bulan. Sekiranya majikan tidak dapat membayar dalam tempoh yang ditentukan, maka perlulah mendapat persetujuan daripada Ketua Pengarah untuk melanjutkan masa pembayaran atas pelintangan yang munasabah. Terima kasih.